Selamat sejahtera, saya mengucapkan kepada Miss Kohilem dan rakan-rakan sekalian. Saya Kanika dan rakan-rakan saya iaitu Venice, Lu Xinyi, Wong Zikuan, Ki Jinlin, Wong Jinghong dan Nishalini Manimaran akan membentangkan tentang ekonomi gelap pada hari ini. Dengan permulaannya, kami akan membincangkan mengenai ekonomi gelap iaitu aktiviti ekonomi yang dijalankan di luar pengawasan kerajaan dan tidak direkodkan secara rasmi. Aktiviti ini mengakibatkan dampak negatif seperti mengurangkan pendapatan negara dan ia juga memberi kesan kepada perkhidmatan awam. Faktor-faktor seperti kadar cukai yang tinggi, regulasi yang ketat serta ketidakpuasan masyarakat menyumbang kepada kewujudan ekonomi gelap. Dari sudut impak sosial, ekonomi gelap memperlebar jurang sosial dan meningkatkan jenayah. Secara umum, ekonomi gelap melibatkan aktiviti yang melanggar undang-undang dan sukar diukur kerana transaksi tidak formal. Ini adalah isu penting yang perlu diberi perhatian kerana kesannya kepada ekonomi dan masyarakat. Ekonomi gelap merujuk kepada aktiviti yang berasal daripada sumber yang melanggar undang-undang sesebuah negara. Aktiviti ini boleh dibahagikan kepada dua kategori, iaitu yang sah dan tidak sah, bergantung kepada jenis barang dan perkhidmatan yang ditawarkan. Secara umum, semua aktiviti ekonomi dalam konteks ini berlaku di luar atau bertentangan dengan undang-undang serta peraturan yang ditetapkan oleh masyarakat. Salah satu ciri utama ekonomi gelap adalah bahawa kegiatan ini sering kali tidak dikenakan cukai. Tambahan pula, transaksi dalam ekonomi gelap jarang dicatat dalam statistik ekonomi rasmi. Hal ini menjadikannya sukar untuk dilanggarkan kerana ia terdiri daripada pasaran yang tidak formal. Saya akan membentangkan mengenai kes Walton Asia Mall Sdn Bhd, sebuah syarikat jualan langsung yang dikenakan denda RM100,000 Malaysia oleh Mahkamah Session di Shah Alam kerana menjalankan perniagaan tanpa lesen yang sah. Syarikat ini menjual produk kesihatan melalui laman sesawang mereka iaitu www.asiaemall.com tanpa lesen yang sah di sebuah premis di Seksyen 15 pada 19 hari bulan Januari 2022. Pendakwaan dibuat di bawah Akta Jualan Langsung dan Skim Anti-Piramid 1993 yang memperuntukkan denda maksimum RM1 juta Malaysia untuk sabitan pertama. Peguam pendakwa Syazwani Zawawi memohon hukuman denda yang lebih tinggi bagi mencegah pengulangan kesalahan, menyatakan bahawa penalti sebelum ini tidak berkesan. Oleh itu, penetapan penalti yang lebih tinggi dan hukuman penjara maksimum diharapkan dapat berfungsi sebagai langkah pencegahan. Saya akan menerangkan kesan kes 1. Kesan pertama ialah kesan kepada pengguna. Ketiadaan lesen perniagaan yang sah menimbulkan risiko kepada pengguna. Syarikat yang tidak berlesen mungkin tidak tertakluk kepada pengawasan peraturan yang ketat, menyebabkan pelanggan terdedah kepada penipuan atau produk yang tidak berkualiti. Dalam kes ini, pengguna mungkin tidak mendapat perlindungan yang sewajarnya di bawah Undang-Undang Jualan Langsung. Kesan yang kedua adalah kesan kepada reputasi syarikat. Denda dan pengakuan bersalah oleh Walton Asia Mall mencemar reputasi syarikat. Tindakan ini menjejaskan kepercayaan pelanggan dan rakan perniagaan. Selain itu, ia memberi kesan negatif terhadap imej syarikat yang boleh membawa kepada kehilangan peluang perniagaan dan kerugian jangka panjang dalam pasaran. Kesan yang terakhirnya adalah kesan kepada ekosistem perniagaan. Kes ini juga memberi impak kepada ekosistem perniagaan secara keseluruhan. Perniagaan tanpa lesen melemahkan integriti pasaran dan merosakkan persaingan yang adil. Dia memberikan kelebihan tidak wajar kepada syarikat yang tidak patuh. Manakala syarikat-syarikat yang mematuhi undang-undang mungkin menghadapi persaingan yang tidak adil dan pengaruhi kestabilan industri. Langkah-langkah kepada kes 1. Langkah pertama ialah pembantuan dan bukti perkara.
Syarikat harus melaksanakan sistem pemantauan yang ketat dan menjalankan audit dalaman perkara untuk memastikan mereka mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan. Dengan cara ini, syarikat dapat mengesan dan membetulkan sebarang pelanggaran lebih awal sebelum berhadapan dengan tindakan undang-undang. Langkah kedua ialah latihan dan pendidikan etika perniagaan. Penting untuk menyediakan latihan berterusan kepada semua pekerja dan pengurusan mengenai undang-undang jualan langsung dan prinsip etika perniagaan. Ini akan membentuk budaya korporat yang mengutamakan integriti dan tanggungjawab sosial, selain meminimumkan risiko ketidakpatuhan yang disengajakan atau tidak disengajakan. Langkah terakhir ialah kerjasama dengan pihak berkuasa dan organisasi industri. Syarikat juga perlu bekerja sama dengan pihak berkuasa dan pihak industri untuk mendapatkan nasihat dan bantuan dalam meletakkan alamat perniagaan yang beretika. Melalui dialog dan kerjasama, syarikat dapat memastikan mereka mematuhi payauan industri serta mendapat sokongan dalam hal ehwal regulasi dan etika. Untuk kes 2, Hajri Mota, seorang bekas ketua perancang bahagian pengurusan pengangkutan di Pos Malaysia Berhad, telah mengaku bersalah atas 17 pertuduhan menerima rasuah berjumlah RM133,000 dan didakwa di bawah Seksyen 251 atas Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Beliau dijatuhkan hukuman denda RM170,000 dan tambahan 51 bulan penjara, di mana Timbalan Pendakwa Rakyat menekankan perlunya hukuman yang setimpal untuk memberi pengajaran kepada tertuduh dan masyarakat mengenai keparahan isu. Kesan bagi kes ini boleh dibahagikan kepada beberapa aspek yang lebih mendalam. Kesan pertama ialah kerosakan reputasi organisasi. Kes rasuah yang melibatkan Hajri Mota mencemarkan nama Pos Malaysia Berhad serta menjejaskan kepercayaan orang ramai terhadap organisasi. Apabila individu dalam kedudukan berkuasa menyalahgunakan kuasa mereka, reputasi syarikat dan kepercayaan kepada institusi turut terjejas. Kesan kedua ialah penyelewengan proses ekonomi dan persaingan. Rasuah secara langsung mengganggu persaingan adil di pasaran. Dalam kes ini, syarikat Oxon Logistics Sendirian Berhad mendapat kelebihan yang tidak sah melalui bayaran rasuah kepada Hajri. Penyelewengan seperti ini melemahkan keadilan dalam perniagaan dan boleh mengurangkan inovasi kerana syarikat yang bergantung kepada rasuah mungkin tidak mempunyai insentif untuk meningkatkan kualiti produk atau perkhidmatan. Kesan terakhir ialah kemerosotan moral masyarakat. Tindakan rasuah yang dilakukan secara terbuka memberi mesej negatif kepada masyarakat, seolah-olah perbuatan yang tidak bermoral boleh diterima. Ini merosakkan standard etika dan moral dalam komuniti serta boleh mendorong lebih ramai orang terlibat dalam amalan haram. Langkah-langkah kepada kes 2. Langkah pertama, mengkuatkuasakan hukuman yang lebih berat. Hukuman yang lebih berat dan pencegahan harus dilaksanakan untuk memastikan bahawa kes-kes rasuah dihukum dengan setimpal, seperti hukuman denda dan penjara yang dilaksanakan dalam kes ini. Pemeriksaan dalaman secara berkala dan pemantauan perkhidmatan awam boleh membantu mencegah amalan tidak bermoral dan melindungi integriti organisasi. Langkah kedua, pemantauan dan audit yang ketat. Pos Malaysia Berhad dan organisasi lain perlu memperketatkan pemantauan dalaman dan sistem audit bagi mencegah rasuah. Langkah ketiga, mendidik dan memupuk budaya etika. Langkah penting untuk memerangi rasuah adalah melalui pendidikan etika dalam organisasi. Kesimpulannya, ekonomi gelap adalah berbagai aktiviti ekonomi yang di luar undang-undang dan peraturan rasmi. Seperti yang dibincangkan dalam 2 kes yang telah dianalisis. Kegiatan ekonomi gelap termasuk perniagaan tanpa lesen dan
rasuah bagi menangani ekonomi gelap. Kerajaan dan syarikat perlu memperkukuh pemantauan dan penguatkuasaan serta mendorong pendidikan berterusan mengenai etika dan tanggungjawab sosial. Hanya dengan pendekatan holistik ini, kita dapat mengurangkan impak negatif ekonomi gelap dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang stabil.